Assalamualaikum. Saya N. Muhammad Syafiq bin Nawi, nombor matrik 276-108 dari kampus Johor Bahru. Saya akan membentangkan berkenaan tugasan iaitu laporan Ketua Audit Negara dan Pengurusan Kewangan di Malaysia. Untuk pengenalan, perlembagaan Persekutuan Perkara 106 dan 107 serta Akta Audit 1957 menyatakan bahawa Ketua Audit Negara perlu mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian serta jabatan dan agensinya dan juga pengurusan syarikat, kerajaan, persekutuan dan agensinya. Laporan berkenaan dengan pengurusan kewangan ini perlu disediakan dan dikemukakan kepada Yang di-Pertua Agong bagi mendapat perkenan baginda untuk dibentangkan di Parlimen. Laporan audit pengurusan kewangan ini akan mengandungi beberapa bahagian seperti berikut. Yang pertama, pengesahan penyata kewangan agensi, dan yang kedua, pengauditan pematuhan agensi. Konsep pengurusan kewangan. Yang pertama, penggunaan sumber-sumber yang terhad. Yang kedua, kadar permintaan terhadap sumber-sumber tersebut yang tidak terhad. Yang ketiga, isu dan masalah berkaitan cara memperolehi sumber tersebut serta alternatif yang harus digunakan di dalam memperolehi sumber-sumber yang tersebut. Prinsip pengurusan kewangan merangkumi perkara seperti yang pertama, legality, iaitu merupakan satu set peraturan dan undang-undang yang digunakan di dalam pengurusan kewangan. Yang kedua, accountability, iaitu pihak yang merangka dan mengurus kewangan bagi jabatan kerajaan hendaklah memikul amanah untuk menjalankan setiap aktiviti yang telah ditetapkan. Keperluan kepada audit pengurusan kewangan. Pengurusan perbelanjaan yang berhemah dan efisien akan membantu organisasi diurus tadbir dengan baik dengan perjalanan operasi yang sempurna. Pelaksanaan laporan audit kewangan. Akta Tata Cara Kewangan 1957, setiap agensi kerajaan dikehendaki untuk menyediakan penyata kewangan tahunan masing-masing sejurus selepas penutupan akaun bagi tahun tersebut berasaskan kepada asas perakaunan tunai ubah suai. Analisis audit akan meneliti perkara-perkara yang berikut. Pertama, trend dan kedudukan kewangan. Kedua, aliran wang tunai. Ketiga, aktiviti pelaburan. Keempat, pendapatan dan hasil agensi. Kelima, perbelanjaan pengurus. Dan keenam, pinjaman dan hutang agensi. Isu dan permasalahan. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap pengurusan kewangan. Yang kedua, perbelanjaan mengurus. Yang ketiga, keperluan peruntukan tambahan. Kekuatan dan kelemahan dalam pengurusan kewangan negara. Yang pertama, menetapkan skop dan kandungan polisi fiskal. Yang kedua, kerjasama dengan Institut Audit dan Perakaunan Antarabangsa. Yang ketiga, mewujudkan garis panduan dan standard umum. Yang keempat, perbelanjaan mengurus. Yang kelima, menyediakan kawalan dan struktur organisasi. Sebagai sumber kewangan negara. Yang pertama, kekayaan sumber minyak dan gas, pembangunan, kelapa sawit dan industri pelancongan. Cadangan penambahbaikan laporan kewangan negara. Yang pertama, mengukuhkan kawal selia kewangan kerajaan. Yang kedua, pembangunan kelapa sawit. Yang ketiga, pemantauan yang berterusan. Keempat, kerjasama dengan institusi audit dan perakaunan antarabangsa. Secara kesimpulan, pengurusan kewangan di dalam sebuah agensi kerajaan merupakan aspek yang penting sekali yang seharusnya dititik beratkan. Pengurusan kewangan yang baik akan memastikan sesebuah kementerian, jabatan maupun agensi kerajaan tersebut berkeupayaan dalam melaksanakan kesemua aktiviti yang telah dirancangkan dengan berkesan. Sekian, terima kasih.